ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Abdul Qadir, Imam masjid ini, pada jemaah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mai perlih hari Jumaat ni rasa pencapi Kelantan pula. Jarang negeri-negeri yang cuti hari Sabtu Ahad buat kuliah hari Jumaat. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita tahu hari Jumaat ini ada banyak kelebihan. Ada banyak kelebihan hari Jumaat. Ada ayat mengarahkan kita memuliakan hari Jumaat dengan salat Jumaat. Dan ada ayat menyatakan wazarul bai'. Bila dikumandangkan azan, Quran kata wazarul bai'. Tinggalkan urusan kamu. Jual beli ke apa ke semua tinggal. Alhamdulillah ikhwatul iman. Kita boleh, kalau kita tahulah kita ni cuti hari Sabtu Ahad, penjajah-jajah kita lama dah ikhwan. Bukan soal boleh cuti ke tak boleh cuti, tak, itu tak timbul. Soalnya dia bagi cuti hari Ahad pasal dia nak pergi sembahyang hari Ahad. Itu saja. Orang Islam boleh ke cuti hari Ahad, itu tak timbul. Mereka nak sembahyang, dia nak sembahyang, dia nak besarkan agama dia. Dia bagi cuti hari Ahad, dia panggil holiday, hari mulia dia. Kaum muslimin nak bagi cuti hari Jumaat, pasal apa? Kita nak pergi sembahyang, ada benda besar kita nak buat. Alhamdulillah ikhwatul iman. Tapi kita buktikan, walaupun hari Jumaat ni tak cuti, kita boleh membesarkan hari Jumaat. Kita ada aktiviti kita. Alhamdulillah ikhwatul iman. Ikhwatul iman, alhamdulillah, Quran sebut kepada kita ikhwan tentang beberapa panduan hidup. Dan kita tahu Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Itu kita tak payah nak sembang lagi, semua kita tahu. Bila ada orang tanya kepada kita Quran turun bulan apa, maknanya dia tak pernah main kuliah lah tu. Quran turun bulan apa dia tak tahu. Maknanya orang ni ada masalah, ataupun dia baru kena penyakit Down syndrome. Semua orang tahu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua kita tahu Allah turunkan Quran dalam bulan Ramadan. Allah kata hudan linnas, hudan linnas, hudan linnas, untuk menjadi panduan, untuk menjadi petunjuk bagi insan. Hudan, hudan, hidayah, 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 hidayah. Cuma ikhwatul iman, kita mungkin tahu makna hidayah, tapi mungkin kita ada tafsiran makna hidayah itu sendiri. Tapi Quran menggunakan perkataan hudan linnas, hudan linnas, hudan linnas. Diturunkan Quran pada bulan yang barakah, hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan dia hudan linnas, bahkan wa bayyinat minal huda wal furqan. Dia menjadi al-bayinat, penjelas kepada al-huda dan al-furqan. Mungkin ini ikhwatul iman kita terlepas pandang. Apa yang kita maksudkan dengan Quran itu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimah yang sama, hudan lil muttaqin. Quran ini, Quran katakan zalikal kitab la raiba fi. Tak payahlah kamu ragu. Satu larangan daripada Allah untuk ragu Quran. Larangan daripada Allah. Satu kitab yang mesti diyakini dan diimani. Satu kitab yang mesti ditadabbur. Satu kitab mesti diretikan segala apa yang ada di dalamnya. Dan dia akan menjadi hudan lil muttaqin. Dia akan menjadi pertunjuk kepada orang-orang yang muttaqin. Jadi ikhwatul iman, dia macam ada jodoh antara
Quran dengan manusia tu dia ada jodoh, dan jodoh dia sangat nampak. Lepas itu kita jumpa riwayat berkenaan dengan Umar Al-Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Umar Al-Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, ini Khalifah Amir Al-Mu'minin, bertanya kepada imam besar ini, Ubay bin Ka'ab, sahabat yang istimewa ini, disebut namanya oleh Jibril alaihi salam ketika turun lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Jibril kata kat Nabi Muhammad, bacakan surah Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Sahabat besar ini, Jibril sebut nama dia, bukan orang biasa. Aisyah radhiyallahu anha, Jibril kata kat Nabi, sampaikan pada dia salam daripada aku. Orang besar, ikhwan. Malaikat boleh bagi salam, hantar fikir. Hantar fikir. Malaikat boleh bagi salam. Malaikat bagi salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hantar fikir besar mana Aisyah ni, hebat mana dia ni, mulia tera mana dia ni. Jibril alaihi salam naik gunung Jerai, turun gunung Jerai, satu malaikat tak bagi salam. Ini ummahatul mu'minin, malaikat kata kat Nabi, sampaikan salam kepada dia. Ummahatul mu'minin, besar dia. Ubay bin Ka'ab disebut nama dia oleh Jibril. Nabi baca Al-Bayyinah sampai habis, Nabi panggil Ubay, malaikat suruh Jibril suruh aku baca surah ni dekat hang. Teriak Ubay bin Ka'ab, Jibril sebut nama aku? Ya, Jibril sebut nama kau. Allahu akbar. Ini kita panggil salafus salih. Pasal itu depa ni kita kena contoh, kita kena ikut. Kita kena ikut mereka, kita kena contoh mereka. Terbukti hidup dan mati mereka dalam hidayah Allah. Terbukti. Takkanlah Jibril alaihi salam nak kirim salam kepada kawan hak tak senonoh ni. Tengok mana kawan tak senonoh, Muhammad, Jibril kata kat Nabi Muhammad, sampaikan salam pada ni Abdullah bin Ubay. Tak jadi salam tu. Semua kita belajar daripada kecil, malaikat yang kerja dia bawa wahyu ilahi. Wahyu ilahi. Allah kata, "Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla." Kuat dia. Ingatan dia tak lupa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Dalam bulan Ramadan, tadarus dia dengan Rasulullah. Tadarus dia dengan Rasulullah. Tasmi' dia bacaan Nabi. Oh, hebat. Jadi antara kita ikhwan dengan Quran ni dia ada jodoh. Dia ada jodoh. Cumanya ikhwan, kita duk tengok orang nak kahwin-kahwin, mesti kita pun pernah kahwin. Kalau antum terlupa ni, cuba kahwin balik nak bagi ingat. Kita sifat dia lagu tu, bila kita nak kahwin, kita tengok jodoh kita, kita tengok kelaku-kelakang dia, kita tengok rupa parah dia. Kita rasa setuju, kita abang. Rasa tak setuju, kita tinggalkan. Bila kita tengok satu perempuan tengok satu lelaki, dia ada keserasian. Lelaki tu mau, perempuan tu mai. Perempuan tu mau, lelaki tu mai. Dan ada orang berkira. Jadi jodoh tu nama dia jodoh. Bila Allah turunkan Quran, Allah kata hudan linnas, dia jodoh untuk manusia. Dia jodoh. Dan dia ada benda yang manusia perlukan, al-bayyinat minal huda wal furqan. Dalam hidup ni manusia mencari, mengkaji. Nak cari apa? Nak cari al-furqan. Nak cari perbezaan hidup. Cari perbezaan hidup. Daripada kita sekolah dulu habis SPM nak pergi universiti mana? Dia cari universiti mana nak pergi? Universiti mana nak pergi? Ambil ajalah janji di universiti sudah. Tak cari. Kos yang kita nak ambil tu ada tak ada? Teliti lagi. Ada yang teliti lagi, tengok siapa ada profesor nak ajak dia. Teliti lagi dia. Lepas tu compare lagi. Kos ni ada universiti ni, kos yang kita nak ambil ada universiti ni. Yang mana yang terbaik? Universiti mana yang bagi terbaik? Kita mencari al-furqan, berbeza. Dan kita suka al-bayinat, satu keterangan yang jelas. Orang tak suka sama-sama. Kita nak kahwin saja, pagi jemaah ni buat banyak contoh kahwin, seronok sikit.
Kita orang mengajar akidah. Saya tengok dulu kita mengajar akidah. Zaman dulu duk mengajar akidah orang lena. Dalam mengajar akidah tu sedik bab kahwin dia angkat kepala jaga seronok dia. Perangai tak senonoh. Tapi dia memang tabiat dia lagu tu dah. Tambah kita duk buat kuliah subuh lagu ni, duk pergi baca kitab straight to the point, jahanam. Kuliah subuh ni selekoh maut. Kita ni khatul iman, Allah jodohkan perangai insan, akal manusia Allah buat. Allah buat manusia, nafsu dia Allah buat. Quran ciptaan Allah. Quran adalah kalam Allah. Allah turunkan. Dan Allah katakan, dan bulan Ramadan ni pula jodoh tu serasi. Manusia puasa, menghormati bulan Ramadan, lepas tu Quran nuzul dalam bulan Ramadan, dan sifat Quran itu apa yang insan cari. Maka Allah sebut dalam ayat tu dengan jelas, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan linnas. Quran itu kalau difahami, manusia mendekati Quran, hudan linnas. Quran boleh memberi petunjuk dalam hidup manusia. Orang perempuan, kebanyakan orang perempuan lah, kebanyakan. Walaupun yang main ni tak banyak, tapi kira banyak lah. Yang tak main lagi banyak. Kira banyak lah. Banyak orang perempuan kahwin, dia nak cari lelaki yang macam mana? Dia kata lelaki yang boleh tunjuk ajak dia. Ataupun ada tak orang perempuan, sajalah tanya makcik-makcik, saya nak kahwin dengan lelaki-lelaki, saya boleh ajak dia, saya tak mau dia ajak saya. Tak ada masa orang nak kahwin ingat lagu tu. Dan kita pun bila masa kahwin dulu, orang tentu peringat hang nak jadi ketua rumah tangga, you must lead your family. Hang kena lead rumah tangga hang. Hang kena jadi pemimpin dalam rumah tangga hang. Orang peringat kita. Maka bila Quran turun, Allah turunkan ayat Quran, dia punya balaghah dia, dia punya sirah dia memang untuk manusia. Hudan linnas. Dia memang ngam. Dia memang nak tunjuk manusia. Sebab apa? Manusia ni memang perlu Allah tunjuk. Nak mai daripada Penang, nak mai Perlis pun banyak anak panah. Dia buh Malau, dia buh Bandar Seri Aman, tu dia bubuh. Dia buh Kuala Perlis, dia buh Arau. Cuba dia bubuh benda tu, tak usah buh arah penunjuk. Lantak bila anak lintas ke mana. Orang bila jalan-jalan, aku nak pergi Arau, aku nak pergi Kangang, dia tak bubuh pun arah, ada simpang. Make your choice, your decision. Memang jalan ada, tapi nak pergi tak mana, lu fikirlah sendiri. Mampu kita. Tempat tak pernah pergi. Kita mesti nak cari, dan kita mesti nak kata bukan salah kita. Ni JKR ni tak betul ni Pelah ni tak betul ni Kementerian urus jalan tak betul ni. Ada sampai petunjuk tak ada. Allah dia Khaliq, dia pencipta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah pencipta alam. Kita ni termasuk alam lah. Alamin. Allah cipta semua alam, dan kita termasuk alam. Maka diturunkan Quran untuk pandu kita, ikhwan. Ikhwan, kenapa Quran diturunkan untuk pandu manusia? Sebab ikhwan, saya ingat orang Perlis lah, orang Perlis, kita pusing dalam Perlis, pusing Perlis. Orang duduk di macam ni, pusing-pusing lah Perlis je, nak pusing tak mana pun, kata orang Perlis. Orang Penang mai, dia kata Perlis kecil, lepas ambil siam. Macam mana hampa pusing Perlis, hampa tak sesat, aku pusing Perlis, aku sesat? Tanya orang Perlis. Allah dia kata Perlis kecil tak nak sesat aku mana? Orang Perlis mai Penang, orang Perlis mai Penang, dia tak boleh lepas ambil siam. Kalau orang Perlis mai Penang terlepas ambil siam, orang Perlis tu ada masalah lah tu. Siam rut ada lah pakcik. Tapi masalah dia, Quran bila diturunkan, ikhwan, Quran diturunkan dan dia petunjuk kita. Kenapa? Kerana kehidupan kita ni bukan setempat. Kalau kehidupan kita setempat, kita tak gaduh petunjuk.
Orang Arau tahulah lorong-lorong yang ada di Arau tu. Orang Kangak tahulah lorong kecil lah, lorong besar ke, tahu. Tapi masalah dia, bila orang Perlis ni, dia kena berjalan, dia kena buat suatu travel yang jauh, long distance, daripada Perlis dia nak berjalan sampai Johor. Dia nak kena masuk Johor, dia nak kena jumpa Batu Pahat, dia nak kena pergi sampai Tangkak. Ketika tu orang Perlis akan rasa jauh perjalanan. Dan orang Perlis tak boleh nak pergi sampai Johor ni, Johor bukan macam Perlis. Ikhwan, ketika Allah turunkan Quran, perjalanan manusia ini bukan kata hidup di dunia. Manusia kena berjalan sampai masuk dalam kubur. Lepas tu akan dibangkitkan dia daripada kubur dan dia akan berdiri di mahsyar. Benda-benda yang manusia tak pernah teroka. Orang tak pernah teroka. Belum ada pengalaman. Kita ada gempa bumi kan? Kita ada gempa bumi di Sabah kan? Kota Kinabalu. Kan apa dia panggil? Maling gunung. Maling gunung kan? Orang pergi naik atas menyelamat. Naik atas sampai menyelamat. Atau wira negara. Turun mayat. Tengok surat khabar duk tulis macam duk bubuh gambar maling gunung ni. Oh dahsyat. Dia boleh ragah bukit atas tu turun. Orang dah travel dah sampai Gunung Kinabalu, naik sampai atas, turun balik. Bermuda Triangle tu yang dikata kawasan bahaya tu. Kawasan bahaya. Kalau baca buku Isa Daud, Isa Daud ke Daud Isa, lagu tu lah nama dia. Isa Daud kan, dia kata kawasan Dajjal. Tak tahulah Dajjal itu duduk tak mana, tapi dia kata kawasan Dajjal, Bermuda Triangle. Dia ada jin dia duk cakap. Kita belajar dengan hadis, dia belajar dengan jin. Bagus juga. Jadi ini kawasan yang ini semua masyarakat jin. Ini semua ada kongres jin. Depa kalau nak berbincang tahunan masyarakat agung, semua jin pergi ke situ. Jin macam-macam jin yang ada. Orang semua dah travel dah. Cuma satu tempat orang tak pernah travel, akhirat. Akhirat. Belum ada kembara menuju akhirat. Dan cubalah pergi tengok boleh balik tak? Tak balik. Jadi memerlukan petunjuk. Perjalanan yang jauh. Quran turun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Saya fikirlah ikhwatul iman, kalau manusia nak makan, nak minum, nak pakai, saya ingat kalau Allah tak hantar para Nabi pun manusia makan macam biasa. Manusia makan macam biasa. Manusia seronok macam biasa. Kalau Nabi tak mai, kita tetap perut kita lapar. Dan kita mesti cari sesuatu nak makan. Burung, rimau dalam hutan. Nabi mana pernah jumpa mereka? Kata rimau-rimau, burger jangan makan tau. Ada tak unjuk rimau-rimau nak pesan satu, semua makan rokok jangan isap. Tu, rimau tak isap rokok. Tak ada orang beritahu. Tapi rimau makan. Rimau tak pernah makan nasi kenduri. Ada tak pernah dengar rimau makan nasi tomato, rimau makan kurma. Dia makan dia. Macam mana rimau tahu benda tu benda makan? Tabiat. Fitrah. Kucing beranak, dia tahu sayang anak. Fitrah. Kalau tak datang para Nabi pun orang tahu. Tetapi akhirat, hari nak bertemu dengan Allah, kalau tidak diberitahu, insan tak akan tahu apa yang ada dalam kubur, apa yang boleh merosakkan hidup manusia di hari akhirat. Akhirat dipanggil hari akhir, hari last. Dunia hari awal. Ini hari yang awal. Kita duduk di sini, kita nak balik ke sana, perlu satu bimbingan. Dan penjelasan dia tentang hari akhirat, ikhwatul iman, sangat menarik. Belum ada orang beri penjelasan seperti mana penjelasan daripada wahyu ilahi tentang akhirat. Dan belum ada orang dengar penjelasan Quran tentang hari akhirat yang dia meragukan. Belum ada, ikhwan. Belum ada. Manusia tak boleh tolak statement Al-Quran kerana dia wahyu. Dia daripada pencipta alam. Akhirat Allah buat, dunia Allah buat. Kerana itu
Hudan linnas, dia untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dia bagi penjelasan apa itu petunjuk, dan dia bagi kepada manusia furqan. Dia akan campak, Allah campak dalam hati manusia bila dia tadabbur ayat-ayat Quran. Allah campak dalam hati dia furqan, dia kenal hak, dia kenal batil, dia kenal. Kerana itu ikhwatul iman, kalau kita tak dan baca hak tu, kita tak dan baca hak ni, mungkin kita rugi sementara. Tapi kalau Quran kita tak dan baca, kita rugi selama-lama. Dan Allah pilih salafus salih, bila dia tunggu kedatangan Ramadan al-Mubarak, mereka sambut Ramadan al-Mubarak dengan tilawatul Quran. Dia sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambut Ramadan ini dengan tilawatul Quran. Jibril turun kepada Nabi nak mendengar bacaan Nabi. Oh dahsyat ikhwatul iman, dahsyat. Dan disebutkan nuzul Al-Quran dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dahsyat ikhwatul iman. Dan Allah bagi pada apa kita ikhwatul iman. Dan kita tahu Nabi SAW pesan berkali-kali kepada kita. Berkali-kali Nabi pesan kepada kita. Dan Quran, dalam ayat-ayat Allah Ta'ala, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim, dalam Ali Imran. Sesiapa yang berpegang dengan tali Allah, dia telah pun ditunjuki ke jalan yang paling lurus. Ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa Allah menyatakan berpegang dengan tali Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, kerana Quran itu adalah tali Allah, dan Allah pegang dengan tangan yang kanan, dan dia lepas satu tali ke bawah, dan kamu kena pegang tali itu. Pasal itu ikhwan, kita nak proses kepala otak kita. Kita nak proses pemikiran kita ya ikhwatul iman. Pemikiran kita nak proses balik. Melihat Al-Quran, macam mana penghormatan kepada Al-Quran, hak-hak Al-Quran. Bulan Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang orang Melayu paling dekat dengan Quran. Orang Melayu dekat dengan Quran ni pertama kalau ada mati, kalau ada kes curi, kalau ada sakit tenat, kalau adalah something else like that. Dengan lagi satu bulan Ramadan. Lepas itu nak pergi ni lah, nak pergi haji, pergi umrah, dia dekat Quran. Cepat-cepat orang cari Quran. Kalau orang Melayu kuno sikit, mati je ambil Yasin buah atas perut mayat tu. Bagus. Dia takut mayat tu bangkit. Proses apa ya kawan? Proses nak bagi kepala otak ni center balik. Nak tengok wahyu ilahi turun ke muka bumi, disambut oleh para sahabat. Ada yang menangis mendengar ayat-ayat ilahi, seperti Quran merakamkan cerita Ahlul Kitab yang mendapat petunjuk Allah. Terisak-isak mereka, ayat mata turun. Subhanallah ikhwatul iman, sangat rahmah Allah berhubung dengan manusia, sangat rahmah. Maka Allah katakan satu ayat dalam Al-Quran, Allah katakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah adalah wali pada orang-orang yang beriman. Allah adalah wali kepada orang-orang yang beriman. Allah itu wali pada orang-orang yang beriman. Kalau wali itu dikaitkan kepada Allah, pelindung, penjaga. Kalau wali itu dikaitkan kepada manusia, orang saleh. Kalau wali itu dikaitkan kepada pemerintah, dia penjaga kita, dia pemerintah kita. Kalau wali itu dikaitkan kepada bapa, dia adalah wali nikah. Orang Melayu bila kata wali, jalan tiayak, ambil wuduk tahun 2010, tak batal sampai 2015. Itu bukan wali, itu berpenyakit nama dia, sampai tak pergi jamban langsung. Orang itu bukan wali. Itu bukan wali. Allahu waliyul ladina amanu. Allah wali kepada orang-orang yang beriman. Apa maksud dia? Allah pelindung, Allah penjaga. Allah jaga orang beriman. Dengan apa Allah jaga orang beriman? Dengan iman dia kepada Allah. Dengan iman dia kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada Allah, beriman kepada ghaib, beriman kepada yang ghaib.
walladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, dan orang-orang yang mereka itu takut pada Tuhan mereka yang ghaib, tak nampak. Allah jaga kita dengan iman. Allah jaga kita dengan iman, ikhwan. Pasal itu kita merasakan kebesaran ilahi dengan iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali pada orang-orang yang beriman. Bila Allah penjaga orang beriman, apa Allah buat pada orang beriman? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ada satu benda besarnya Allah buat kepada hati dan kehidupan orang beriman. Allah keluarkan dia daripada kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Az-zulumat, bukan satu tapi banyak. Dalam hidup kita ni kita akan berjumpa dengan kegelapan-kegelapan. Iman kepada Allah Ta'ala itu, iman kepada Allah Ta'ala itu menjadikan Allah itu wali kepada orang-orang mukmin. Maka Allah bagi fadilat Allah bagi pada orang mukmin. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah keluarkan orang beriman daripada zulumat kepada nur. Syirik itu zulumat, kufur itu zulumat, tauhid itu adalah nur, akidah itu adalah nur, iman itu adalah nur, Islam itu adalah nur. Allah bagi mukmin yang dapat nur ilahi ini berbeza dengan yang tak dapat. Berbeza dengan tak dapat. Allah beritahu dalam surah Al-Ankabut tentang orang-orang yang hidup tak ada iman kepada Allah ni. Allah kata hidup dia sebiji macam laba-laba. Orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah ni sebagai awliya, sebagai pelindung, Allah kata hidup dia sebiji macam laba-laba. Dan Allah beritahu dalam surah Al-Ankabut, selemah-lemah rumah laba-laba. Kalau sekiranya kamu mengetahui, Masya Allah, ikhwan. Tapi kalau manusia tak ada iman kepada Allah, Allah kata walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang yang tak ada iman ini, orang kufur ini, orang tak ada iman sampai kosong terus dalam hati, kapiak dia. Kapiak kita panggil walladzina kafaru, orang kapiak, dia sembah berhala, dia buat sebagai Tuhan, kafir dia. Bila iman tak ada dalam hati, apa akan jadi? Awliya'uhumut taghut, dia akan cari taghut. Dia tengok sifat mukmin, dia cari benda nak bergantung. Dia akan cari benda nak bergantung. Manusia tak boleh duduk tanpa gantung, tak boleh. Allah ciptakan tulang dalam badan manusia, semuanya menempel. Kalau manusia ni tak ada tulang, tak berdiri kita. Izam ni kalau tak ada, tulang ni kalau tak ada, tak berdiri kita. Orang tua kata apa? Lidah tidak bertulang. Kalau lidah ada tulang, mampu kita. Allah bagi lidah tak bertulang. Tapi orang tua nak abang kata cakap ni tak boleh pegang. Lidah ni memang tak bertulang. Alhamdulillah lidah tak boleh tulang, boleh duk main lidah, boleh duk minum air telan. Kalau lidah ni ada tulang, campur tulang ikan pula lagi, jenuh melawan. Manusia nak cari tempat. Orang perempuan dia kahwin, dia cari suami, nak bergantung pada suami dia. Agamanya, akhlaknya, hidupnya, makan, minum, pakai, penjagaan, perlindungan. Nak cari tempat berlindung. Kita perlu rumah nak berlindung daripada matahari. Kita nak bersalin, kita nak rehat dalam rumah kita. Manusia cari perlindungan. Bila dia tak jumpa Tuhan, dia tak beriman, dia tak mulakan dengan iman hidup dia. Allah kata walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Beza dengan mukmin. Mukmin tadi ni Allahu waliyul ladzina amanu. Allah satu-satu pelindung. Tapi bila dia tak ada iman, awliya, dia cari banyak pelindung. Cari tak jumpa, cari tak dapat, cari tak ada, cari tak kena. Sakit pakai tangkai, duk sakit juga, cari doktor. Doktor tak dapat juga, cari bomo balik. Carilah apa boleh cari. Awliya, bukan satu, dia mencari. Tapi kata Quran, hak dia cari itu semua apa dia? Taghut.
lain daripada Allah yang dijadikan tempat bergantung. Tak kira lah apa pun, berhala ke, syirik ke, apa ke, taghut, selain daripada Allah, benda itu melampau, melanggari akidah, melanggari tauhid. Mungkin dia jumpa. Sekarang dia kata dia dah jumpa satu benda nak berpegang. Dia pegang, dia boleh pegang. Tapi dia tak boleh buktikan hak dia pegang tu dia pegang tali Allah. Allah kata tengok, perbedaannya akan kutunjukkan. Perbedaan. Ini tadi mukmin. 6:39. Kita berhenti sebelum pukul 7. Dalam mandi, nak balik mandi jemaah lagi. Kalau pukul 8 tak ada mandi jemaah, kita berhenti awal sikit. Allah bagi dua perbedaan, ikhwan. Dua perbedaan. Dan antum boleh tengok alam ini, dunia ni, ke mana dia pergi? Dia tak cari Allah. Dia tahu dah nak beriman kepada Allah, ikhwan. Mana mungkin satu orang itu capai makam iman tanpa dia kenal sunnah Rasulullah. Kalau ada, kita cuba nak kenal orang tu. Siapa dia orang tu? Dia kata, saya beriman pada Allah, tapi saya tak kenal sunnah Nabi. Orang putih kata, bullshit man. Pejang hafal lah bahasa tak elok. Boleh beriman, tak kenal sunnah Nabi, boleh. Saya boleh beriman. Saya bukan tahu pasal Nabi, tapi iman saya kuat. Tadi orang putih kata, ni orang hitam pula kata, porah. Tak boleh sampai pada iman. Orang kata, saya ni pegawai kerajaan, tapi saya ni tak ambil SPM. Orang nanti fikir lah, orang garu sampai kepala, sampai lutut orang garu. Saya pegawai besar kerajaan, tapi saya tak ada SPM. Dari 6 pun tak ada belajar. Bolehlah jadi. Lain tak betul ya? Mesti ada lain tak betul ya? Sistem dia tak boleh. Kau nak beriman dengan Allah, kau kena pakai utusan Allah. Tapi tak kenal utusan Allah, beriman pada Allah. Macam mana tu? Abah manusia cari dalam hidup pegangan hidup. Abah cari sana cari sini, akhirnya dia jumpa apa? Dia jumpa tauhid. Dia jumpa budaya, dia jumpa adat. Tak apalah, kau peganglah. Tapi satu benda Allah kata kau akan tengok. Apa dia? Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Ini akan jadi. Kalau tadi beriman kepada Allah tadi apa jadi? Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Yang ni dia berlawanan. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Lain daripada Allah, dia akan mengeluarkan kamu daripada nur kepada zulumat. Dia keluarkan kamu daripada apa? Daripada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya Islam. Dia keluarkan kamu akan jumpa apa? Kamu akan jumpa kegelapan. Tapi kawan yang berjumpa dengan benda ni, dia tak rasa benda tu gelap. Dia rasa benda tu petunjuk. Allah kata ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ulaik, bukan seorang kata Allah, mereka ini ramai banyak. Di hari akhirat akan ditimbang. Akhirnya sekelompok daripada mereka ini akan jadi penghuni neraka. Karena itu ikhwatul iman, kita nak jadi mukmin, kita nak jadi orang mukmin. Kita nak mulakan hidup kita dengan mukmin, pasal di ujungnya ada nur. Kita dilepaskan daripada zulumat. Jahiliyah itu zulumat. Datang sunnah Nabi, datang Islam, dia robohkan jahiliyah. Dia bina di atas robohan jahiliyah itu agama, dinullah. Tapi yang lain ni, yang walladzina kafaru ni, dia robohkan Islam, dia robohkan tauhid, dia robohkan akidah, dia robohkan hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Dia bina apa? Dia bina zulumat, kegelapan. Sampailah hari hidayah Allah datang. 5 hari dia mati, 5 hari apa? Dia akan nampak perbezaan.
dia akan nampak perbezaan yang besar. Pasal tu ikhwan, Luqmanul Hakim, Luqman kata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmul azim. Luqman kata, hai anakku yang aku kasih, yang aku sayang, jangan kamu buat syirik kepada Allah. Kerana syirik suatu zulumat, dia suatu kegelapan, dia suatu benda yang menyebabkan kita tak nampak Allah, tak akan nampak Allah. Murka dia, rahmat dia, belas kesian dia, kasih sayang dia, tak akan nampak, tak akan nampak. Kerana dalam hati ini ada penyakit hati, zulumat, gelap hati dia, gelap. Pasal itu ikhwan, bukan saja dibincangkan soal dosa menggelapkan hati, tapi perasaan manusia dengan dosa juga menjadi penyebab dosa itu berkesan pada hati dia. Ada orang buat dosa, bagaimana dosa tu bagi bekas kepada dia. Dosa tu boleh tutup hati dia, tak nampak, dia tak boleh ma'rifat Allah, tak nampak Allah. Kenapa? Ketika dia buat dosa, dia memandang begitu enteng, dia pandang tak ada apa. Yara zunubahu kadzubab, tak payah zunub lah, yara zambahu kadzubab, dia tengok satu je dosa dia buat, kadzubab. Macam what we say in Malay, fly. Saya kalau hari Jumaat tak reti Melayu, fly kan, firefly, lalat, marra ala anfi, duduk atas dia punya hidung, dia kayak macam tu lah, kayak lagu tu. Allah tak semayang, dia pandang tak apa. Sedangkan zunub, di belakang zunub ada iqab, balasan besar daripada Allah, balasan besar daripada Allah. Itu dia buat satu zunub, dosa-dosa yang dia buat, dia tak nampak apa. Mata manusia tengok dosa tak nampak apa, kerana mata manusia dan hati manusia, dia tengok dosa tu tak apa. Itulah yang menyebabkan dosa berperanan menutup hati dia. Tapi bila manusia buat satu dosa, dia buat satu dosa dan dia rasa dosa tu besar, ketika itu dosa tak boleh berperanan menggelapkan hati dia, maka dia akan datang kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang ni buat dosa fahisyah, zalim diri dia sendiri, tiba-tiba zakarullah, dia ingat kepada Allah, dia kata kepada diri dia, inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli. Dia kata, ya Allah, aku dah buat satu dosa, ampunlah aku ya Allah. Bila dia ingat itu dosa dan dia ingat Allah, walaupun dosa tu besar dia buat, dosa tu tak boleh berperanan merosakkan hati dia, kerana maghfirah Allah lebih besar. Maka ketika itu dia terhakis daripada dosa walaupun dia besar. Ada tengok Allah rakamkan doa Nabi Adam AS, buat satu dosa, makan apa? Buah khuldi kan? Jangan tahu cerita kita buah khuldi, makan buah khuldi. Kita buah apple nampak sangat bohong. Nabi Adam makan buah durian, memang bohong betul ya. Dia kata makan buah khuldi, buah khuldi. Satu kan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan menghampiri pokok ni, jangan hampiri, nanti kamu jadi orang yang zalim. Tak kena. Siapa yang buat makar ni, iblis buat makar, cari jalan nak bagi pelingkup. Akhirnya Quran dalam surah Taha kata Nabi Adam derhaka Allah dan dia tersesat. Tapi Allah kata Allah ampun dosa dia. Antum tengok perkataan yang Nabi Adam sebut kepada Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu pasal itu tak bagi bekas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, satu dia buat. Tak ada ya. Tapi dia nampak dosa tu besar, dan dia nampak bagaimana dia akan terhalang daripada rahmat Allah. Tapi dosa tu tak dosa. Tapi kerana kesedaran dia tu sebesar itu dosa dia buat, hati dia tidak tertutup. Dia berbeza hak kawan tadi. Walaupun dia buat tu dosa kecil, tapi hati dia mengiktiraf itu dosa, maka dia bagi kekuatan pada dosa untuk tutup hati dia. Ini antum boleh jumpa dalam kitab Al-Jawabul Kafi oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dihurai bagaimana hati manusia itu berkembang dan menguncup. Nabi Adam kata, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami berdua ni telah zalim kat diri kami. Dia mengaku dia zalim. Zalamna anfusana, kami telah zalim dengan diri kami. Kezaliman apa Nabi Allah buat? Gitu Gitu kita keluar dari syurga, gitu. Berbeza kita anak cucu Adam. Apa kita buat? Mampelan orang, mampelan kita. Kita kata nak buat guna, dah masuk pagar aku, kira aku punya. Mana kamus kita pakai? Orang kita ambil. Kadang-kadang lebih besar daripada tu. Tipu nama, tukar nama dalam geran, ambil harta kakak, putar belik, ambil harta adik mati, cari jalan nak ambil harta. Ni adik ipar kita ni semua tak berhak ambil harta keluarga kita. Walaupun yang dipertinggi itu anak yatim, cari sesuatu tak dapat, cari bomo bagi. Dahsyat. Anak cucu Adam. Ya Adam ni bapa kita ni, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tengok kesan. Dosa tak boleh bagi bekas pada hati. Ya Allah, kalau kau tidak memberi ampun dan rahmat kau pada kami, ya Allah, kemana kami nak cari ampun dan rahmat itu, ya Allah? Kemana kami nak cari, ya Allah? Lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi orang yang paling rugi, ya Allah. Masya Allah. Dia berbeza dengan kita kan. Kita kalau buat dosa, ya Allah aku tak layak masuk syurga, tapi aku tak mau masuk neraka. Habis nak pergi duduk orang mana? Dan saya tak layak masuk syurga, ya Allah, tapi aku tak tahan neraka-Mu. Kenapa tak baca doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku kan jadi orang yang rugi, ya Allah. Antum bayang doa Nabi Adam ni, kalau kita nak potretkan dia, kalau kita nak lakarkan dia jadi macam mana satu budak kecil dengan mak dia. Dia boleh jadi macam tu. Kalau kita nak lakarkan, kita nak faham macam mana doa Nabi Adam, apa maksud doa Nabi Adam. Antum bayang satu budak cerdik sikit lah, 7 tahun ke 8 tahun, dia buat salah, mak dia jentik telinga dia. Kesalahan yang besar-besar lah. Juana punya kesalahan ni, dia bagi pecah apa ke dalam rumah, ataupun dia pergi ambil rokok bapak dia pergi buang dalam jamban ke, mengamuk orang tu. Hang tolak motor aku pecah cermin tak apa lagi, hang buang nyawa aku, hang tahu dah rokok ni nyawa aku. Dia tak tahu dia 7 tahun 8 tahun. Dia duk ingat apa ke, dia ingat kapak macam cikgu duk tulis tu, dia lebih ramai-ramai. Mengamuk lah orang tu. Tampak, kata tampak, kunci masuk dalam bilik. Ada tu bayang kalau budak tu dia menangis, tambahkan lemak, tak budak tu di luar, kunci pintu saja nak tengok 5 minit, jangan bagi dia masuk. Budak tu, kalau budak tu budak cerdik, dia akan menangis, dia akan panggil mak dia, dia akan panggil mama. Siapakah yang boleh buka pintu ni kalau mama tak buka pintu ni? Siapakah nak sayang aku kalau mama tak sayang aku? Siapakah yang boleh jaga aku kalau bukan mama jaga aku? Dia akan menangis sampai dia akan terkulai di situ, sampailah mak dia akan buka pintu pada dia. Bila Nabi Adam buat salah satu je, Allah buat dia ke dunia, dia merintih kepada Allah sampai terbuka pintu taubat Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau hang tak bagi ampun, ke mana aku nak cari ampun, ya Allah? Siapa boleh bagi ampun ke aku, ya Allah?
Kalau hang tak rahmati aku dengan dosa ni, hang buang aku daripada rahmat hang. Kemana rahmat aku nak cari, ya Allah? Dah tak ada tempat yang boleh bagi rahmat kecuali kau seorang, ya Allah. Terbuka pintu taubat Tuhan. Dalam surah Taha Allah cerita terbuka pintu keampunan Allah, diterima taubat Adam alaihissalam. Ini apa dia ikhwan? Walladhi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tapi kalau bukan jalan mukmin, wallazina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Bukan jalan Allah, dia akan keluarkan kita daripada nur kepada zulumat. Manusia tak kenal agama, tak kenal Quran, tak kenal sunnah, itulah zulumat yang paling besar, ikhwatul iman. Ikhwan, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah bagi kebaikan kepada kita semua. Cukuplah sekadar itu, mudah-mudahan diberkati Allah. Kita janji sebelum 7, kita berhenti sebelum 7. Ada lagi 5 minit, yang tu nama dia masa kecemasan. Lebih baik jangan tanya soalan. Kalau tanya soalan, dia boleh pergi sampai 7.30, 7.45, nanti susah. Lebih baik kalau nak tanya dekat kita sekali lagi. Semoga Allah merahmati kita. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Kadir. Terima kasih kepada jemaah sekalian, kepada ibu-ibu yang sudi duduk dengar mamak ni duduk beletiak. Terima kasihlah. Orang perempuan itu terkejut pagi-pagi ni, mamak daging mana lah, apa heret macam cakap. Boleh kan? Apa orang Melayu pantun apa pakcik? Kalau tak ada apa dia kata? Orang Melayu ni pandai pantun, mamak tak apa arti. Dia kata kalau tak ada apa pun jadilah. Yang saya ingat tu jadi dah lah. Kalau tak ada apa, tak ada akak. Apa? Tak ada akak. Kalau tak ada rotan, akak pun jadilah. Kan? Kalau tak ada ustaz lain, mamak pun jadilah. Janji ada kuliah subuh sudahlah. Kan? Begitulah. Wa ila liqa. Barakallahu fikum, hayakumullah. Semoga Allah memberkati kita pada hari yang mulia dan barakah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.